Pada tahun 2013, tempat aku bertugas ni buat pengubah suaian. Aku bertugas di tingkat 2 sehingga kini, di mana terdapat beberapa bilik yang telah lama ditutup. Menurut staf senior, bilik-bilik itu merupakan operation theatre dan juga labor room serta ward lama. Oh ya, dulu tempat ni hospital bersalin pada tahun 1970-an sebelum bankrupt dan dibangunkan semula pada tahun 1996 menjadi pusat penjagaan dan rawatan. Nama tempat dirahsiakan. Suatu hari aku mendapat arahan untuk membuka bilik-bilik tersebut dan memanggil tukang cuci untuk membersihkan apa yang patut. Bilik pertama yang aku buka merupakan sebuah bilik yang menempatkan mannequin baby, incubator dan katil-katil baby. Berbagai rupa dan bentuk mannequin baby yang aku lihat, aku pegang satu-satu sebab teruja. Bilik kedua ialah CSSD, di mana tempat mensterilkan barang-barang prosedur. Okey, kejadian pertama berlaku di CSSD room ni. Aku memulakan operasi menerjah bilik-bilik ini seorang diri, memandangkan pada waktu siang dan sekitar jam 11 pagi. Seperti biasa, apabila kita masuk ke bilik, secara automatik tangan kita mencapai suis lampu di tepi pintu. Aku membuka suis dan lampu menyala. Aku lihat keadaan bilik ini agak bersepah. Picai gari yang telah digunakan dan terdapat darah yang sudah kering berterabur di atas lantai. Tuala wanita yang ada kesan darah pun penuh di dalam tong sampah. Aku mengandaikan situasi ketika itu seperti tempat ini diterjah pihak berkuasa dan keadaan huru-hara memandangkan terlalu bersepah. Aku capai buku di atas meja. Rekod dalam buku CSSD ini ditulis pada tahun 1978. Cuba bayangkan berapa lama peralatan perubatan di dalam bilik ini terbiar, kotor. Aku segera keluar untuk memanggil tukang cuci untuk memunggah barang ke tempat lain. Apabila aku kembali, aku dapati bilik tersebut gelap. Aku segera memetik suis tetapi lampu tidak menyala. Aku menggunakan lampu suluh, memang sentiasa ada dalam poket uniform. Melihat keadaan bilik tersebut, aku dapati mentol lampu tiada. Aku pun segera berlari keluar dan duduk di koridor ward. Aku keliru. Baru sebentar tadi bilik tersebut terang benderang. Kali kedua aku pergi, mentol lampu pula tiada. Nasib baik berlaku siang hari. Kalau malam, aku simpan seorang diri kejadian yang berlaku kerana tak mahu kawan-kawan yang lain takut. Proses pengubah suaian berjalan dengan lancar. Banyak peralatan perubatan yang masih elok dan boleh diguna kami asingkan untuk dibersihkan. Antaranya troli ubat, troli dressing, peralatan dressing, stretcher dan katil. Kejadian kedua berlaku ketika aku dan Sheila, bukan nama sebenar, bertugas shift malam. Sheila membersihkan peralatan dressing dan menyusun semuanya di bilik belakang. Selesai semuanya, dia kembali ke kaunter jururawat. Sedang kami leka menulis report, tiba-tiba terdengar bunyi bising di dalam bilik belakang. Kami segera berlari untuk melihat keadaan. Alangkah terkejutnya kami bila dapati semua peralatan dressing berterabur di lantai seperti sengaja ditolak jatuh. Kami saling berpandangan sesama sendiri dan terus mengutip satu persatu dan menyusunnya semula tanpa bercakap sepatah pun. Seperti masing-masing sudah memahami keadaan dan mengapa. Kejadian ketiga terjadi kepada Aisyah, bukan nama sebenar. Dia banyak mendiamkan diri. Tidak seperti sebelumnya, setiap hari Aisyah menangis secara tiba-tiba ketika bertugas. Juliana, juga bukan nama sebenar, bertanya kenapa. Aisyah berkata wajah kanak-kanak dalam lukisan yang diletakkan di kaunter tersebut berubah-ubah. Untuk pengetahuan semua, Sheila mengambil lukisan tersebut di bilik wad lama kerana cantik dan sayang untuk dibuang. Juliana segera menurunkan lukisan tersebut dan meletakkan di belakang pintu bilik staf. Ketika bertugas shift malam, Lia, bukan nama sebenar, sedang berehat dan secara tiba-tiba didatangi seorang kanak-kanak yang meminta beliau untuk menghantar dia balik semula ke katil. Lia terkejut dan tergamam kerana tempat kami tiada pesakit kanak-kanak dan segera mengekori kelibat kanak-kanak tersebut yang menghilang di sebalik pintu bilik. Selepas sebulan kerja, pengubah suaian wad baru pun siap dan tingkat kami mempunyai 3 wad baru hasil dari tapak operation theatre, CSSD room, labor room dan wad lama sebelumnya. Dan pengambilan pesakit baru giat dijalankan. Dalam beberapa minggu ada 12 pesakit baru mendaftar masuk dan perasmian wad baru diraikan besar-besaran. Dan pelbagai hadiah diberikan untuk pesakit yang baru mendaftar masuk. Kejadian kelima terjadi kepada aku, Sheila dan Aisyah. Kami kerap bermimpi-mimpi yang sama, iaitu didatangi seorang jururawat menggunakan uniform lama, skirt berwarna putih. Dalam mimpi itu, dia meminta supaya kami kembalikan semua
hak mereka dan menutup wad-wad baru ini. Dan kami mendapati apabila staf shift malam bertugas, pelbagai gangguan terjadi dan penambakan jururawat beruniform lama itu semakin kerap menunjukkan dirinya. Salah satu kejadiannya, aku melihat kelibat dia menolak troli dressing ke arah bilik wad sehingga menembusi dinding. Kejadian ke-6 pula apabila para pesakit di ketiga-tiga bilik yang menempatkan 4 orang pesakit di setiap bilik mengadu di bilik kanak-kanak. Ada yang ditarik kaki semasa tidur, ada yang dicuit pipi ketika tidur. Ada yang mengadu, ada 2 orang kanak-kanak melompat-lompat di atas katil. Tak kurang juga barang peribadi mereka disorok dan dikembalikan menjelang subuh. Kami cuma tersenyum dan meminta pesakit untuk mengabaikan sahaja gangguan tersebut dan menganggap itu cuma halusinasi mereka. Sedangkan dalam hati kami, Tuhan sahaja yang tahu dan apa yang mereka alami itu adalah benar sama sekali. Pada suatu malam aku bertugas seperti biasa. Sekitar jam 3 pagi aku membuat rondaan di sekitar wad termasuk kubikel dan bilik. Memandangkan cuma 3 staf yang bertugas, kami membuat rondaan bergilir-gilir. Kejadian ke-7 ini juga terjadi di bilik baru tersebut. Aku mendapati seorang pesakit masih tidak tidur dan segera ke katil beliau. Matanya memandang ke atas tanpa berkelip. Aku menegur dan memanggil nama beliau, tapi tiada respon. Aku mengambil keputusan untuk memanggil staf yang lain untuk mengambil BP set untuk memeriksa pesakit tersebut. Ketika aku hendak memusingkan badan, tiba-tiba beliau terus memegang tangan aku dan berkata, "Misi, ada seorang perempuan di belakang awak. Jangan tengok, tunggu sebentar di sisi saya sehingga dia pergi." Aku dapat rasakan seperti seluruh badanku lemah longlai dan tiba-tiba bulu roma meremang. Aku tiada pilihan kecuali gagahkan diri untuk menekan butang kecemasan di tepi katil pesakit tersebut untuk memanggil staf yang lain. Mereka segera datang dan melihat aku terduduk di lantai. Selepas habis shift barulah aku menceritakan kejadian yang berlaku. Dan keesokannya aku demam panas. Tidak tahan dengan gangguan yang kerap terjadi, kami mengambil keputusan untuk melaporkan kejadian yang berlaku kepada pihak atasan. Ini kerana wad kami saja diganggu selepas mengubah suaian wad dan bilik tersebut. Seingat aku, pihak atasan memanggil ustaz, Sami dan paderi untuk melihat dan membuat apa yang patut. Kami dinasihatkan untuk memulangkan kembali peralatan perubatan yang kami ambil dari tapak sebelumnya, dan kini 2 bilik tersebut ditutup selepas 6 bulan beroperasi dan satu lagi digunakan sebagai bilik mayat. Tahun 2020 genap 9 tahun aku bertugas di wad ini. Selepas penutupan bilik tersebut, gangguan agak kurang. Nak dikatakan tiada langsung gangguan tak boleh juga. Hospital dan hantu tidak boleh dipisahkan. Jin dan syaitan ada di mana-mana. Setakat melihat kelibat bayi merangkak dan kanak-kanak berlari itu perkara biasa bagi kami. Bagi kami, biarlah mereka bermain sebab tempat ini memang tempat mereka sebelum ini. Jangan terlalu berani dan jangan terlalu takut. Sentiasa beringat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa.